Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Dan selamat datang cikgu ucapkan kepada semua yang baru datang ke channel Cikgu Putra. Jadi, dekat channel ni, kalau awak perasan di bawah ni kita ada button untuk like. Kemudian awak boleh komen, tak tanya apa-apa soalan kat cikgu, cikgu akan jawab. Kemudian, jangan lupa tekan button subscribe untuk cikgu dan tekan loceng. Okey, baik. Baik, untuk sesi kali ini, cikgu akan teruskan dengan sesi bahasa Melayu. Yang mana hari ini kita akan teruskan dengan tajuk kata tanya. Okey, seperti yang awak boleh nampak dekat depan sekarang ni, kita ada, cikgu dah siapkan satu paparan untuk awak, kata tanya. Okey, awak tahu tak apa itu kata tanya? Okey, bagus. Kalau tak tahu, kita belajar. Tapi biasanya benda ni kita dah biasa dan banyak kali guna dalam kehidupan harian kita. Okey, jadi kita tengok apa itu sebenarnya kata tanya. Okey, kita lihat apa itu sebenarnya kata tanya. Kata tanya ni sebenarnya dia digunakan untuk bertanya tentang benda, binatang, orang, tempat, keadaan, masa dan sebab. Okey. Jelas? Bertanya tentang benda, binatang, orang, tempat, keadaan, masa dan sebab sesuatu peristiwa tu berlaku. Jelas Okey, baik. Untuk kata tanya ni, sebenarnya, dia mesti diakhiri dengan tanda tanya. Awak nampak dengan tanda tanya. Apa itu tanda tanya? Macam dalam kurungan ni. Inilah rupa tanda tanya. Okey, biasa tengok kan? Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi kita tengok lagi. Kata tanya mesti disertai partikel kah jika di awal ayat. Jika kita gunakan kata tanya tu di awal ayat, mesti kita tambah dengan perkataan kah ataupun partikel kah. Contohnya, kita tengok selepas ni. Okey. Yang pertama, kita lihat kata tanya yang pertama yang ditunjuk pada awak hari ini ialah kata tanya apa. Pernah guna tak perkataan apa? Yes, kita pernah guna. Kita cakap dengan kawan pernah guna. Cuma kita tak tahu macam mana cara yang betul untuk penggunaan apa ni. Okey, cikgu bagi awak contoh. Apa ni kita gunakan untuk bertanya tentang sesuatu benda. Contoh, cikgu bagi gambar. Awak nampak gambar ni? Ini gambar kotak. Kotak kayu dan macam-macam lah orang boleh tengok dekat kotak ni. Ada orang tak nampak kotak, orang nampak batu belakang. Ada orang nampak kotak ni tapi dilihat pada warna. Jadi kita lihat. Okey, contoh soalan yang kita boleh tanya tentang gambar ni ialah, apakah warna kotak ini? Apakah warna kotak ini? Okey, awak tengok Yang pertama kita gunakan kata tanya apa. Di depan ni kita guna kata tanya apa. Kenapa kita pakai perkataan kah? Apakah? Kenapa kita ada perkataan kah? Partikel kah ni? Sebab kita gunakan di awal ayat. Bila benda ni dia berada di awal ayat, kita kena gunakan apakah. Kita kena sertai dengan kah. Warna kotak ini. Dan diakhiri dengan tanda soal. Jelas? Alhamdulillah. Itu kata tanya yang pertama, iaitu apa. Okey, jadi kita tengok. Apakah hobi kamu? Di awal ayat, mesti disertai dengan kah. Dan di akhir, mesti tanda tanya. Okey. Apakah nama kucing kesayangan kamu? Apakah? Sebab di awal ayat mesti diakhiri dengan tanda tanya. Jelas? Ini beberapa contoh yang cikgu tunjuk kepada awak penggunaan apa. Penggunaan apa. Okey. Seterusnya kita lihat kata tanya yang kedua. Kita lihat kata tanya yang kedua iaitu mana. Kita tengok mana. Okey, kita gunakan mana untuk bertanyakan tentang tempat. Okey, contohnya cikgu bagi awak gambar. Awak nampak gambar ni? Dekat mana ni? Tapi sebenarnya kita bukan fokus pada gambar ni dekat mana. Orang tu tengah cari apa? Kasut.
Biasanya apa yang dalam fikiran dia? Kasut. Mana kasut? Macam tu kan? Okey. Kita tengok penggunaan contoh dia. Di manakah kasut saya? Di manakah kasut saya? Okey. Sekarang ni cikgu nak tunjuk manakah. Kenapa perlu adakah? Kerana ianya di awal ayat. Kita gunakan manakah. Kenapa adakah? Sebab di awal ayat. Okey. Kasut saya dan diakhiri dengan tanda tanya. Jelas? Alhamdulillah. Okey, seterusnya tengok contoh lain. Di manakah kamu tinggal? Manakah? Manakah? Kenapa adakah? Sebab di awal ayat dan diakhiri dengan tanda tanya. Okey, contoh yang seterusnya. Di manakah beg sekolah kamu? Manakah? Pun sama kerana berada di awal ayat. Okey, jelas? Okey, kalau jelas kita pergi kepada kata tanya yang seterusnya, iaitu siapa? Siapa? Merujuk kepada pertanyaan tentang orang ataupun nama orang. Kita merujuk pada orang. Contoh cikgu bagi gambar pada awak. Tengok. Yang ini orang, yang ini beruang. Lain kan? Jadi kita merujuk kepada orang sahaja. Dia tak boleh kepada binatang dan sebagainya. Hanya orang. Okey, contoh penggunaan siapa, cikgu tunjukkan. Okey, yang pertama. Budak itu anak siapa? Budak itu anak siapa? Jelas tak? Nampak tak apa beza penggunaan siapa dengan contoh-contoh tadi? Budak itu anak siapa? Kata tanya berada di hujung ayat. Kata tanya siapa berada di hujung ayat. Jadi, adakah kita gunakan kah di belakang ini? Tiada kan? Okey. Jadi, kita tak gunakan kah di belakang. Jadi, kita gunakan siapa sahaja. Okey, dan diakhiri dengan tanda tanya. Okey, budak itu anak siapakah? Salah. Jadi budak itu anak siapa? Tiadakah sebab di ujung ayat, di hujung ayat. Jelas? Okey, tengok contoh lain lagi tentang siapa ni. Cikgu bagi dua lagi contoh. Siapakah nama ayah kamu? Sekarang ni kata tanya berada di awal ayat. Jadi kita kena sertakan kah. Siapakah? Kenapa? Di awal ayat dan diakhiri dengan tanda tanya. Jelas? Okey, seterusnya. Siapakah yang telah merosakkan kerusi ini? Siapakah? Siapakah? Kita perlu sertakan kah kerana ianya berada di awal ayat. Okey, jelas? Okey, baik. Seterusnya, kita pergi kepada kata tanya yang seterusnya. Iaitu kata tanya bila. Bila. Bila kita gunakan untuk bertanya tentang masa. Contohnya, awak lihat gambar ni. Tak ada masa kan? Kenapalah budak ni duduk termenung agaknya? Okey, kita lihat apa dalam fikiran dia. Ayah. Tak ada kaitan dengan masa kan? Tengok contoh ayat dia. Okey, bilakah ayah pulang? Bilakah ayah pulang? Okey, bilakah? Bilakah? Okey, bilakah mesti adakah kerana kita gunakan di awal ayat. Bilakah? Dan diakhiri dengan tanda tanya. Jelas? Okey, seterusnya cikgu bagi dua lagi contoh penggunaan bila. Okey, bilakah kelas komputer bermula? Bilakah? Kenapa? Di awal ayat dan diakhiri dengan tanda tanya. Okey, seterusnya bilakah kamu pergi ke perpustakaan? Bilakah? Kerana di awal ayat dan diakhiri dengan tanda tanya. Jelas? Alhamdulillah, tanya Okay, jadi seterusnya. Nampak gambar murid ni tengah nangis. Okey, kita lihat. Kata tanya yang seterusnya, iaitu mengapa? Mengapa? Okey, kita gunakan kata tanya mengapa untuk bertanyakan sebab. Okey, sebab
ataupun punca sesuatu peristiwa ataupun kejadian tu berlaku. Contoh kat gambar ni kan murid ni tengah menangis. Murid ni tengah menangis, mesti orang akan tanya, kenapa? Mengapa? Jadi penggunaan mengapa, kenapa adalah sama. Contoh ayat, mengapakah kamu menangis? Mengapakah? Kita guna mengapakah kerana di awal ayat dan diakhiri dengan tanda tanya. Jelas? Okey, cikgu bagi lagi contoh, 2 contoh lagi. Mengapakah murid-murid belajar komputer? Mengapakah? Mengapakah? Kerana dia di awal ayat. Okey, seterusnya, mengapakah kakak menyiram pokok bunga? Mengapakah? Mengapakah? Kerana di awal ayat. Okey, jelas? Alhamdulillah. Cikgu rasa sampai tu saja perkongsian cikgu buat kali ni. Jadi, kepada siapa-siapa yang masih lagi nak tengok video cikgu, tolong tengok dekat bawah ni. Kita akan ada button like. Awak boleh komen, minta nak cikgu ajar apa, cikgu akan cuba ajar awak. Seterusnya, awak subscribe cikgu. Tekan butang loceng untuk tengok video-video cikgu selepas ini. Okey, dan jangan lupa kongsikan video-video cikgu, bahan-bahan cikgu di sini kepada semua orang agar semua orang dapat berkongsi manfaat. Alhamdulillah. Okey, akhir kata daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.